Hilang suara cikgu. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang, Cikgu. Selamat petang. Okay, hari ini kita masuk kelas prinsip perekonomian tingkatan 4. Okay, sebelum ni kita belajar berkaitan dengan bab 4, modul 4.4 iaitu buku tunai. Okay, so kemarin kita sudah buat perbincangan. Okay, kamu sudah hantar homework dan kamu sudah buat kita sudah buat perbincangan berkaitan homework untuk buku tunai. Okay, so hari ini kita akan masuk subtopik yang baru dan yang terakhir. Finally, yang terakhir dalam topik 4, okay, iaitu buku tunai runcit. So nanti kita akan berkenalan dengan buku tunai runcit. Nanti baru kamu tahu apa perbezaan sebenarnya. Okay. Macam mana kamu rekod sekiranya dalam soalan dia suruh rekod kamu buku tunai dan buku tunai runcit. Okay, jadi kamu perlu bezakan, okay, urus niaga mana yang perlu masuk dalam buku tunai dan dalam buku tunai runcit. Okay. Okay, so kita start. Okay, cikgu akan share screen. Okay, so kita akan belajar buku tunai runcit. Okay, atau BTR. Okay, kalau cikgu cakap BTR atau BT runcit, faham-faham lah kamu tapi cikgu akan selalu cakap buku tunai runcit lah. Okay. Okay, sebelum tu kita akan berkenalan dulu. Okay, apa yang kita perlu belajar. Okay, tengok buku. Okay, kita tengok buku teks dulu. Okay, apa yang kita perlu belajar dalam buku tunai runcit. Okay. Okay, kalau dalam buku teks kamu boleh buka muka surat 127. Okay. Okay. Ini adalah standard pembelajaran atau objektif pembelajaran. Okay. Untuk 4.5. Okay, buku tunai runcit. Okay. Ini yang kamu perlu belajar. Okay, yang pertama, murid boleh menerangkan tujuan penyediaan buku tunai runcit. Okay, sebelum ni kamu sudah tahu, kamu sudah dapat menerangkan tujuan jurnal am, jurnal khas, tujuan untuk jurnal khas, tujuan buku tunai dan yang terakhir adalah dia ada 4 jenis kan. Okay, yang terakhir adalah tujuan penyediaan buku tunai runcit. Okay. Okay, hari ini kita akan belajar menjelaskan sistem panjar. Okay, apa yang dimaksudkan dengan sistem panjar. Okay, so nanti lepas ni kita akan belajar melakar dan menerangkan format buku tunai runcit. Okay. Dan merekodkan perbelanjaan runcit berdasarkan pernyataan urus niaga. Okay, so hari ini kita akan sempatlah merekod. Okay. Okay, kalau sempat kita akan terus menjumlahkan atau mengimbangkan buku tunai runcit. Okay, dia sama juga macam buku tunai lah yang kamu imbangkan tu kan. Okay. Lepas tu
Yang terakhir, kamu boleh menganalisis dokumen sumber dan mengklasifikasikan untuk menentukan perbelanjaan runcit berasaskan sistem panjar. So mungkin hari ini kita akan sampai merekod. Kalau sempat kita menjumlahkanlah. Okay. Okay. Okay, yang pertama. Okay, apa tujuan dan kegunaan buku tunai runcit? Okey, kegunaan penyediaan buku tunai runcit ialah pembayaran dalam amaun yang kecil yang kerap berlaku dalam perniagaan. Okey, hari itu dalam kegunaan, kita ada belajar berkaitan dengan tujuan penyediaan buku tunai adalah untuk apa? Penerimaan, merekodkan penerimaan dan pembayaran dalam semua urus niaga perniagaan, dalam tunai dan cek. So kalau untuk tujuan atau kegunaan penyediaan buku tunai adalah pembayaran, dia cuma pembayaran sahaja dalam amaun yang kecil. Dalam amaun yang kecil yang kerap berlaku dalam perniagaan. So kalau ada amaun yang kecil yang kerap berlaku dalam perniagaan, so kamu masukkan dalam buku tunai runcit. Okey, apa pula tujuan buku tunai runcit? Tujuan dia adalah untuk mengurangkan catatan belanja yang kerap berlaku bagi amaun yang kecil dalam buku tunai. Dalam buku tunai runcit. Dalam buku tunai ya. Sekejap cikgu kasih. Tarikan dulu ni R. Okey. Mengurangkan catatan, tujuan dia adalah untuk mengurangkan catatan belanja yang kerap berlaku bagi amaun yang kecil dalam buku tunai. Maksudnya kalau amaun yang kecil, kamu tidak perlu masukkan dalam buku tunai. Kamu masukkan dalam buku tunai runcit. So kalau tunai dan cek amaun yang besar, kamu masukkan dalam buku tunai. Yang kedua, membayar belanja amaun yang kecil. Tujuan dia adalah buku tunai runcit ni, tujuan kita sediakan untuk membayar belanja amaun yang kecil. Dan juga dia mengelakkan pembayaran menggunakan cek untuk perbelanjaan amaun yang kecil. Maksudnya kalau dalam cek tu kamu tidak perlulah guna cek kad kalau setakat RM10, RM20, RM5 kan. So kamu boleh bayar menggunakan cash dalam amaun yang kecil dan kamu masukkan atau rekod ke dalam buku tunai runcit. Apa yang dimaksudkan dengan sistem panjar? Sistem panjar dia digunakan untuk menguruskan dana tunai runcit perniagaan. So biasanya dalam sesuatu perniagaan ada cash yang akan diberikan, ada tunai yang akan dibagi untuk apa ni? Yang ni. Juruwang akan memperuntukkan sejumlah wang tunai pada awal setiap bulan. So dalam sesuatu perniagaan, awal bulan tu akan ada diperuntukkan sejumlah wang. Sebagai contoh RM200. Yang itu sebenarnya untuk membayar belanja yang kecil. So yang penting dia tidak atas dari 200. Sebagai contoh, kalau kamu diperuntukkan pada awal bulan
diberi RM200. So bila ada apa-apa belanja yang kecil bawah 200, kamu boleh menggunakan duit tersebut. Itu adalah maksud sistem pajar. Dia akan bagi, juruwang akan diperuntukkan sejumlah wang tunai pada awal setiap bulan. Okay, nanti kamu akan nampak. Okay, lepas tu pada setiap hujung bulan akan dikira, akan dihitung jumlah perbelanjaan yang telah dibayar. Okay, dan sekeping cek akan dikeluarkan untuk tujuan recoupment bagi wang yang telah dibelanjakan. Okay, maksudnya, okay, so bila hujung bulan, okay, sebagai contoh, okay, kamu diperuntukkan sebanyak RM200 awal bulan. Lepas tu kamu kamu belanja kan. Okay, yang penting bawah 200 lah. Okay, sebab kamu diberi 200 sejak. Okay, sebagai contoh hujung bulan kamu belanjakan sebanyak 150. So ada RM50 lagi, ada RM50 lagi baki. Okay, baki untuk belanja tadi. So, okay, awal bulan seterusnya kamu tidak akan dibagi 200 lagi. Okay, kamu akan diberikan 150. Maksudnya duit belanja. Wang yang dibelanjakan tu yang dibayar balik. Okay. Okay, nanti kita akan, kalau kamu merekod, nanti kamu akan faham. Okay. Buku tunai runcit direkodkan mengikut sistem panjar, iaitu merupakan sistem yang digunakan untuk mengendalikan buku tunai runcit. Okay. Nanti cikgu akan kasih tengok kamu apa yang maksud sistem panjar tadi. Okay, format dan rekod. Okay. Okay, dia berbeza sedikit. Okay, cikgu terus bagi di sinilah. Okay, kalau dalam buku teks, okay, ini adalah buku tunai runcit. Okay, dia berbeza sedikit dengan buku tunai. Okay, kalau buku tunai, dia tidak ada mengkelaskan. Okay, kalau buku tunai runcit, dia akan ada tarikh, butir, folio, nombor voucher dan penerimaan dan pembayaran. So, biasanya kamu akan terima 1 atau 2 sahaja di awal bulan. Okey, terima di awal bulan sahaja. Okey, selepas awal bulan tu semua adalah pembayaran. Dan kamu perlu kelaskan di sini analisis bayaran. Okey. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini adalah buku tunai runcit. Okey, buku tunai runcit ada tarikh, butir, folio, nombor voucher kalau ada, penerimaan debit dan pembayaran debit. Selalunya penerimaan dia mesti hanya awal bulan sahaja. So, selepas awal bulan tu, tidak perlu lagi kamu fikir, memang semuanya adalah belanja atau pembayaran yang kamu perlu bayar. Dan jangan lupa dia mesti kurang daripada penerimaan. Dia mesti kurang. Contoh penerimaan kamu 100. So belanja kamu takkanlah 100 lebih kan atau 200. So dia jadi negatif. Okay. So kalau kamu terima, kamu punya penerimaan awal bulan 100. Okay, itu adalah maksud sistem panjar. Okay, 100. Jadi kamu punya pembayaran mungkin RM80. So ada lagi RM20 baki. Ataupun mungkin ngam-ngam habis 100. Okay. Okay, dan ini adalah analisis bayaran. Okay, macam sama juga macam buku tunai. Okay, buku tunai runcit ni akan diberikan. Okay, dan analisis bayaran ni don't worry akan diberikan. So tinggal kamu masukkan sahaja dan kelaskan. Okay, kita tengok contoh. Okay.
Cikgu cuma bincang yang dalam buku teks saja. Okay. Okay, lepas ni baru cikgu akan bagi latihan kamu dalam buku kerja. Okay. Buku teks, kalau kamu mau tengok buku teks 128. Okay. Contoh 18. Okay, so sekarang kita akan merekod perbelanjaan runcit atau buku tunai runcit untuk merekod buku tunai runcit berdasarkan pernyataan. Ini maksudnya pernyataan lah, ayat kan. Okay. Kalau dokumen sumber, dia mesti ada bil tunai. Okay. Alright, okay. Sekarang kita tengok soalannya. Okay, yang penting ini sudah. Okay. Okay. Kedai buku Maisarah menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panjar bermula pada 1 April 2016. Okay, ketua juruwang hanya akan memberikan wang peruntukan sebulan sekali sahaja, iaitu pada awal setiap awal bulan. Okay. Tu maksudnya di sini ketua juruwang dia akan memberikan duit, maksudnya kalau dalam buku tunai runcit satu kali sahaja kamu terima dalam sebulan. Selepas itu adalah belanja. Okey, apa yang kamu bayar. Okey. So diperuntukkan sebulan sekali sahaja, iaitu pada setiap awal bulan. Itu adalah maksudnya sistem panjang. Okey, berikut ialah penerimaan dan penggunaan wang dalam bulan April 2016. Lepas tu, ini adalah urus niaga dia. Okey. Di sini dia mesti ada soal jawab dia punya arahan. Arahan di sini, anda dikehendaki menyediakan buku tunai runcit anda dikehendaki menyediakan buku tunai runcit sehingga 30 April 2016 dengan menunjukkan lajur alat tulis, belanja pejabat, pos dan pelbagai. Okay. So ini dia sudah bagi tahu. Jadi apa yang kamu perlu buat, yang ini dulu. Okay, kamu masukkan analisis bayaran, lajur alat tulis. Okay, alat tulis, belanja pejabat, pos dan pelbagai. So yang ini tidak perlulah. Okay. Okay, so dia akan jadi begini. Okay. Okay, sekarang kamu perlu lihat tahun dia 2016. Okay, settle. So dia akan jadi begini ya sebenarnya. Okay. Okay, ini adalah analisis bayaran. Okay, kamu kena balancekan juga. Kalau ada di sini, mesti ada di sini. Okay. Untuk belanja, perbelanjaan atau pembayaran. Okay. Okay, kita start untuk 1 April. So, di sini ada nombor voucher. Okay.
Okey, pada 1 April menerima cek daripada ketua juruwang untuk memulakan buku tunai runcit. So kita terima, terima cek dari ketua juruwang RM600. So apa perlu kamu buat? Di sini April 1. April 1 kamu dia cakap sini cek ke atau bank? Cek kan, dia menerima cek. So maksudnya kamu tulis bank, bank di sini. Lepas tu penerimaan sebanyak RM600. Okey, kamu terima RM600. Okey, kita tengok 3 April. Okey, ada nombor voucher, so kamu boleh masukkanlah. Kalau tidak ada, tidak perlu. Okey. Alat tulis dan kertas RM90. Okey, ini selepas awal bulan dia adalah belanja. Okey. Awal bulan sahaja penerimaan. So ini kamu perlu buat pembayaran. Dan yang penting jangan atas 600. Kalau atas 600, sebagai contoh kan, ada soalan di sini, di sini tiada. Okey, ada soalan di sini, contoh membeli perabot. Okey, membeli perabot RM1,000. Okey, yang itu kamu tidak perlu, kamu ignore saja. Okey, yang itu kamu perlu masukkan dalam iaitu kamu perlu masukkan dalam buku tunai. Okey, kalau membeli secara membeli perabot dengan cek. Okey, so itu adalah kamu kena masuk dalam buku tunai sebab dia lebih dari 600. So kamu tidak boleh gunakan. Okey, sebab kamu hanya diperuntukkan RM600. Okey, yang 3 April, alat tulis dan kertas. So kamu ikut sahaja ni RM90. Okey. April 3, alat tulis dan kertas. Okey, sebanyak RM90. Okey. So penerimaan ini sahaja. Okey, tunggal. Okey, so semuanya adalah pembayaran. Okey. Alat tulis dan kertas pembayaran RM90. Kamu perlu balancekan kepada dengan analisis bayaran. Okey, cikgu mau tanya kamu. Okey, dalam keempat-empat kumpulan ini, yang mana satu mewakilkan alat tulis dan kertas? Siapa boleh jawab? Alat tulis. Yes, alat tulis. So kamu masukkan sahaja alat tulis. Dan untuk 3 April. Okey, untuk 5 April, oh ya, kamu jangan lupa letak nombor voucher. Okey. 5 April. Voucher V02, membayar belanja membaiki pintu pejabat. Bayar belanja membaiki pintu pejabat. So kamu masukkan juga RM60. Kalau 600 kamu jangan masukkan dalam buku tunai runcit. Kamu perlu masukkan dalam buku tunai. Bayar belanja membaiki pintu. Kamu boleh buat sepanjang-panjang ni. Tetapi kalau kamu mahu lebih pendek, kamu cuma tulis baiki pintu pun boleh. Yang penting samalah, jangan di sana baiki pintu, tiba-tiba kamu beritahu di dalam butiran belian pintu. Itu salah sudah, tidak diterima. Baiki pintu V02.
RM60. Okey. Membaiki pintu pejabat, dia di kumpulan mana satu? Alat tulis kah, belanja pejabat kah, pos kah, atau pelbagai? Membaiki pintu pejabat. Siapa boleh bagi tahu? Belanja pejabat. Yes, betul. Memang si Joyce saja kan ni yang ada dalam kelas ni ya. Ya, Cidu. Ada kan? Okay, lepas ni jawab Alah, senang saja Bani. Okay, thank you. Right. Okay, settle. Senangnya kan? Ish. Boleh Okay, lah. boleh lah. Okay lah tu, maksudnya okay lah kan? Boleh. Okay, 7 April. Okay, 7 April voucher V03. Okay, baiki pai pejabat RM40. Okay, apa yang kamu perlu buat? Macam biasa kamu perlu rekod April 7. Okay, kamu boleh tulis baiki pai. Boleh juga baiki pai pejabat. Tidak masalah. Okay, kamu isi sahaja ikut pun okey. Kalau cikgu okey. No problem. So, RM40. Okey. Analisis bayaran. Siapa tu yang tadi tu bercakap? Siapa tu? Isaac Ya. kah? Isaac kah tu? Pan. Siapa? Perry? Bradley. Bradley. Ya. Sorry lah. Okay, Bradley. Okay, baiki pai pejabat. Dia di kumpulan mana satu? Alat tulis kah, belanja pejabat kah, pos kah, pelbagai? Pejabat. Yes, betul. Senang kan Bradley? Boleh lah. Okay, thank you Bradley. Okay, lepas ni orang lain lagi Okay. Kita tengok lagi. 9 April. Ya, lagi senang kan? 9 April, nombor voucher V04, pos laju RM50. Okay, April 9. Butiran dia pos laju. Yang ini V04. Bernilai berapa tu? Lupa sudah cakap. RM50. Siapa mau jawab? Dia pos laju ni dia masuk di kumpulan mana dalam analisis bayaran? Pos. Yes. Ya, pos. Bradley cakap pos. Okay, thank you. Betul. Okay, ni senangnya kan? Itu salah letak. Salah letak ke tu? Ya. Salah. Baguslah kan? Maksudnya kamu fokus. Cikgu yang pandai lari-lari ni. Tidak apa. Okay. Right. 13 April V05 pinjaman Azhar RM120. Okay. So kalau kita cek ini kan, dia kira besar lah kan, RM120. Aman yang besar. Tapi kita kena tengok juga berapa yang kita terima. Okay, 600. So kita still boleh terimalah dia sebagai bawah dari 600. Okay, yang kita terima. Jadi kita boleh masukkan dalam buku tunai runcit. Okay, pinjaman Azhar V05 120. Okay. Masuk di mana satu ni? Analisis bayaran. Pelbagai. Yes, betul. Tu siapa tu? Joyce Jaga. Joyce lagi. Tidak apa Joyce. Okay, thank you Joyce. Aktif. I like. Okay, 100
RM20 di pelbagai. Sebab di pelbagai ni maksudnya dia selain daripada alat tulis, memang tidak lah kan pinjaman. Lepas tu belanja pejabat memang tidak lah kan. Pos lagi lah. So dia masuk dalam pelbagai. Senang kan? Okay. Lepas tu terus Bradley pun cakap boleh lah. Okay. 26 April V06. Surat berdaftar RM30. Okay. 26 September. Surat berdaftar. Kamu isi saja. Sebab dia pendek sudah kan. Dia punya ayat. Kalau ayat panjang-panjang macam tadi tu belanja membaiki pintu pejabat. Kamu letak je lah dia punya. Yang penting faham baiki pintu. Okay. Surat berdaftar V06 sebanyak berapa tadi? RM30. Okay, surat berdaftar dia sebelah mana? Bradley, where are you? Dia sudah si Bradley. Ada orang kan ni? Hello? Ya, cikgu ada. Okay, Joyce. Mana Joyce? Masuk mana? Analisis bayaran. Cikgu mengetuk skrin sudah ni. Pelbagai. Ya ke pelbagai? Pos ke cikgu? Ya kah? Yes, pos. Kan dia still dalam berkaitan surat. Okay? Pos. Oh cikgu pas kalau asal dia macam dia punya butiran tu anything about surat or pos. Ya. Dia punya analisis Masuk pos. bayaran memang masuk dalam pos lah cikgu. Ya, betul. Okay. Tidak apa, lepas ni kamu akan jumpa banyak soalan dan urus niaga. So di sana baru kamu dapat kelaskan. Okay. Itulah yang penting. Kenapa tiba-tiba 26 September ni? Mengigau kali cikgu ni. Okay. Nanti kalau kamu buat banyak soalan, so di sana kamu akan nampak mana yang masuk pelbagai. Okay, ini baru 4 Kadang-kadang dia akan bagi sampai 6-7. Okay, analisis. Berapa cikgu? 6 kumpulan, maksudnya ada 6 lah begini. Ada 6, 7. Dia ikut soalan lah. Okay. Right. 26 April. Apa lagi? 29 akhir 29 April. Ini yang terakhir lah. Tu sebenarnya cikgu cakap. Okay, nombor voucher V07. Upah mencuci RM70. Amboi, dia laju. Si Bradley. Salah. Baik. Upah mencuci. Pertama, ini adalah dalam kedai. Okay? Kedai buku Maisara. So maksudnya dalam kedai ni, okay, upah mencuci dalam kedai. Okay, bukannya dalam rumah kamu. Belanja pejabat. Yes. Dia cerita sekarang ni dia pasal perniagaan, dalam perniagaan kamu. Tapi bagus juga kan Bradley jawab yang silap. Jadi kamu boleh fahamlah di sana kan, kamu dapat tangkap. Okay. So dia sebenarnya upah mencuci di pejabat. Itu sebenarnya. Okay. Tapi kadang-kadang trik lah, dia tidak bagi ditulis di pejabat. Kamu kena faham ini berlaku di dalam kedai buku Maisarah. Okay, bukan peribadi. Ini sebenarnya perniagaan dalam kedai buku Maisarah yang dia beli alat tulis untuk, okay, dia beli, dia membayar
baiki pintu. Okay. Dia beli untuk dia pos laju. Okay. Boleh Boleh Bradley? Boleh baca cikgu. Okay, good. Okay. April 29. Okay. Upah mencuci. P07. Apa saya tadi? RM70. Okay, so masuk dalam belanja pejabat. Okay, settle. Okay, lepas tu apa yang kamu perlu buat, kamu kena jumlahkan dia. Sama juga macam okay, macam buku tunai. Kamu kena jumlahkan. Okay. Kita delete lagi supaya nampak. Okay. Okay, so sekarang kamu perlu jumlahkanlah. Okay, dalam penerimaan adalah 600. Okay, sekarang kamu mau tahu berapa pembayaran kamu. Okay, pembayaran kamu 460. Okay. Okay. So ini kamu totalkan sahaja semua. Okay. So kamu totalkan. Okay. So dia akan jadi beginilah. Ini adalah analisis bayaran. Okay. Okay, yang ini sekarang kamu perlu cari berapa yang berapa yang ketua juruang kamu akan bayar balik di bulan Mei. Okay. So kamu perlu, apa yang kamu perlu buat, kamu kena balancekan ini. Okay, di sini 600. Okay. Ini pun sama. Okay. Okay, sini dia kamu perlu balancekan supaya kamu akan tahu berapa baki yang kamu perlu, yang ketua juruang perlu bayar. Okay. So dia macam cikgu beritahu tadi, dia perlu bayar, dia tidak boleh bayar 600. Okay, sebab dia mesti pusing. Dia mesti pusing amount ni sahaja. Okay. So maksudnya amount 460 ini sahaja yang perlu dipusing balik supaya dia jadi 600 balik pada 1 Mei. Okay. Okay, macam mana kamu buat? Okay, April 31 baki akhir atau HP. Okay, baki HP adalah baki akhir. 600 tolak dengan 460. Okay, so ini adalah baki duit yang masih ada. Okay, kena faham Baki akhir ni maksudnya baki duit kamu, okay, tunai kamu yang masih ada. Okay, tunai atau bank lah. Okay, yang masih ada dalam pejabat kamu. Okay, yang masih ada 140 sebab kamu membelanjakan hanya 460. Okay, selepas itu pada bulan Mei, okay, 1 Mei, okay, Mei 1, okay, 1, okay, 1 Mei, okay, kamu akan balas dia tadi baki akhir sebelah sini. Okay,
Jadi maksudnya kamu ada baki awal atau baki BB sebanyak RM140. Ini adalah baki kamu pada 1 Mei. So, ketua juruwang yang tadi kan, ini ketua juruwang kan dia beritahu dia akan memberi wang peruntukan sebulan sekali sahaja, iaitu pada awal bulan. So, sini adalah selepas kamu sudah ada baki awal, okey, maksudnya baki yang bulan 4, okey, bulan lepas. Jadi, berapa yang akan kamu terima oleh ketua juruwang adalah bank sebanyak ni nah 460 belanja kamu. Okay, so dia akan jadi 600 balik. Boleh faham? Fahamkah? Ulang sekejap dulu cikgu. Yang mana? Yang mana Bradley? Baki akhir. Awal. Baki awal yang ini? Yang Ya. 1 Mei? Okey. Okey, sekarang kamu sudah totalkan dia. Okey, penerimaan 600. Okey, pembayaran okey, yang belanja kamu ni 460. Belanja pejabat maksud cikgu 460. Okey, lepas tu kamu perlu kiralah. Okey, 600 tolak 460, kamu akan dapat 140. Okey, 140 tu maksudnya baki yang tinggal. Okey, selepas kamu tolak belanja. Okey, so ini adalah baki akhir kamu. Okey, baki akhir iaitu pada 31, adakah 31? 30. Okey, April, 30 April. Okey, so ini adalah baki akhir 140. Okey, dia umpama. Okey, maksudnya macam okey, kamu ada belanja RM100. Parents kamu bagi belanja kamu, contoh okey, RM100 satu bulan. Okey, lepas tu kamu beli top up, kamu beli ni yang ini yang personal lah, okey. Cikgu mau bagi tahu kamu apa maksud baki akhir, baki awal, okey. Okey, kamu ada parents kamu bagi kamu RM100. Okey, lepas tu kamu beli top up 30 contoh Lepas tu apa lagi? Kamu shopping contoh, beli baju 50. Okey. So, bila kamu kira 100, okey, duit yang kamu ada, kamu tolak dengan belanja kamu, kamu akan dapat RM20. So RM20 itu adalah baki akhir kamu. Okey, RM20 itu adalah baki akhir kamu. Lepas tu, okey, parents kamu akan tanya kamu, okey, berapa baki yang ada? Okey, kamu bagi tengok lah kan. Okey, kamu bagi tengok. Okey, baki kamu tinggal RM20. So parents kamu dia tidak akan bagi kamu 100 lagi. Okey, sebab dia sudah buat peruntukan 100 satu bulan. Jadi dia akan bayar jumlah belanja yang kamu jumlah belanja yang kamu RM80. Okey, ini adalah jumlah kamu RM80. Nah, sudah. Okey. Okey, 30 tambah 50 kamu dapat 80. Okey. So baki akhir kamu contoh di bulan sekarang bulan 7 kan. Okey, ni bulan 6, 30 Jun. Okey. Ini adalah baki akhir belanja kamu. Kamu ada baki sebanyak RM20. Lepas tu parents kamu akan bagi setiap awal bulan iaitu pada 1 Julai. Okey. Kenapa tu?
Julai. Okay. Julai 1. Okay, 1 Julai. Okay, maksudnya kamu ada baki awal sebanyak RM20. Okay. Okay, selepas tu parents kamu memang menetapkan kamu punya belanja hanya RM100. So parents kamu dia akan bagi kamu contoh cash lah. Okay. Dia akan bagi kamu RM80 sebab dia sudah menetapkan okay, belanja kamu cuma RM100. Okay, boleh fahamkah? Oh, jadi cikgu kalau macam Mhm. baki akhir kami itu 20 lah, lepas tu sudah dia kasih tetap yang belanja satu bulan tu RM100. Jadi dia tambah saja berapa amount untuk belanja kami itu jadi RM100. Yes, betul. Sebab dia ada penetapan. Kalau dalam sesuatu perniagaan, okey, dia mesti menetapkan nilai yang sama. Okey? Dia mesti menetapkan nilai yang sama. Macam kedai buku Maisarah, dia akan menetapkan RM600. So, kalau kamu habis 600, maksudnya 600 lah akan diberikan balik kan. Tapi macam dalam kes yang ini, okay, belanja kamu cuma hanya 460 dalam sebulan belanja pejabat Okay, maksudnya belanja dalam perniagaan. Okay. Belanja dalam perniagaan kamu 460. Okay. So bila kamu tolak, kamu ada baki lagi duit 140. Okay. Jadi 460 tu yang ditambah untuk supaya dia jadi menyamakan. 600 lagi. Yes, betul. Okay. Okay. Bradley okey kah? Boleh? Boleh cikgu. Boleh ya? Alright. Okay. Cikgu ada satu permainan. Kejap di mana sudah tu? Okay. Yang lain? Lupa pula cikgu mau tanya kan kawan kamu yang lain. Lau Keng Seng, Yvonne, Shinberi, Benedict, okey kah? Boleh dapat tangkap kah? Cikgu saya ke cikgu? Jadi siapa lagi nama Benedict ni? Saya boleh bah cikgu. Si kawan. Boleh ba. Kalau tiap faham saya tanya cikgu lah. Belum lagi ada kamu message cikgu. Cikgu tunggu ni siapa yang PM. Okay, nanti PM kalau tidak faham. Okey cikgu, kalau tidak faham lah. Saya pun biar pandai ni cikgu. Kita tidak faham, kita kena belajar, kena bertanya. Nanti sesat pergi Afrika. Sampai sana kan cikgu. Jauh sangat kan? Sebab sekarang kita cepat ni. Sebab minggu depan kita terus start masuk apa ni? Masuk bab 5. Lagilah kamu terkeluar biji mata. Bab 5 ledger kan? Bab 5 ledger dan dia masih lagi kamu jumpa benda yang sama yang bab 4. Masih lagi kamu buat jurnal A, masih lagi ada jurnal khas, masih lagi ada buku tunai. Buku tunai runcit. Okay, kalau dalam ledger buku tunai lah. Yang itu memang kamu ada merekod. Okay? Okay. Tapi rasanya belum lagi mungkin. Ada lagi lah kamu kena belajar. Okay, ada lagi. Belum lagi. Mungkin hari Selasa mungkin kita masuk. Mungkin lah kalau sempat. Okay, so cikgu mahu kamu try buat soalan. Okay, kan? Ada masa lagi ba? Cikgu mau buat game lah, boleh? Game apa cikgu? Dia berkaitan dengan apa ni? Macam dia berkaitan dengan buku tunai runcit. Cikgu mau tahu kamu
kamu cuma bagi tahu dia masuk dalam buku tunai runcit atau tidak. Okey. Dan dia masuk di mana? Sekejap. Oh, okay. Tapi sebenarnya lagi kalau ramai lagi best lah. Yang ini kamu baru berapa orang kan? Sekejap ah. Mana sudah kalau ada. Yang ini cikgu pernah buat dengan student lama dulu. Slide. Mana tu slide? Yang ini ke tu? Cuba kalau boleh, kalau dapat tu. Okay. So cikgu mahu kamu bagi tahulah dia di mana. Okay. Cikgu belum share lagi. Okay, cikgu mau minta kerjasama semua ah. Oke. Okay, cikgu. Kita try lah, try game. Mungkin 3-4 soalan quiz, okay? Okay. So arahan, okay, cikgu bagi arahan. Okay, katakan ketua juruwang dia hanya memberikan kamu wang peruntukan sebulan sekali, iaitu pada setiap awal bulan sebanyak pada satu hari bulan. Perniagaan tu dia terima cek, menerima cek daripada ketua juruwang untuk memulakan buku tunai runcit sebanyak RM400. Okay, kamu kena ingat tak? RM400. So cikgu mahu kamu teka dia masuk buku tunai runcit atau tidak. Okay, kamu kena ingat amount yang diberikan. Okay, yang diterima dari ketua juruwang iaitu RM400. Okay. Dan kamu masukkan dia di analisis bayaran mana satu. Kamu teka-teka saja. Okay. Alright. Joyce. Okay, kamu boleh pilih nombor soalan. Nombor 10. Okay. Are you sure? I say. Sure? Okay. Cikgu tekan lah. Okay. Ini adalah urus niaga yang ke-10. Pada 22 Ogos 2020, okay, belanja dia adalah sampul surat sebanyak RM15. Okay, adakah dia perlu dimasukkan dalam buku tunai runcit? Cikgu tanya saya kah? Iya. Oh, satu orang pilih satu soalan lah gitu. Iya. Okay, dia masuk buku tunai runcit. Okay, kalau dalam analisis bayaran dia masuk mana? Alat tulis kah? Pos kah? Belanja pejabat kah? Atau pelbagai? Mana yang paling sesuai? Pos. Okay, kita tengok jawapan lah. Salah tuh. Okay, kita tengok jawapan. Okay, dia masuk dalam buku tunai runcit, pembayaran RM15 dan pos RM15. Ya, betul. Gila lah, pandai sedawat. Okay. Okay, Bradley lagi. Okay. Okay, Bradley, kamu pilih nombor soalan yang bertuah.
8. Kenapa pilih 8? Okay, kenapa pilih 8? Tidak tahu. Okay, Favorite number dia. favorite number. Okay. Urus niaga yang ke-8. Okay, dengar baik-baik. Pada 18 Ogos 2020, okay, fail dan pen sebanyak RM9. Adakah kita perlu masukkan ke dalam, adakah kita perlu rekod dalam buku tunai runcit atau tidak? Ya, masuk. Masuk. Sebab apa, Bradley? Karena tuh barang pejabat kan yang selalu saya. Sebab dia cuma nilai yang kecil, RM9 kan? Sebab kamu diperuntukkan tadi berapa tadi cikgu bagi tahu? RM400. Ya, okay. So cikgu peruntukan kamu RM400. So file dan pen sebanyak RM9 kamu perlu rekod dalam buku kerja. Buku kerja. Buku tunai runcit. Okay, apa analisis bayaran? Alat tuliskah, fail dan pen? Alat tuliskah, pos, belanja pejabat atau pelbagai? Alat tulis. Okay, kita tengok jawapan. Okay. Salah tuh juga. Okay, anda yakin dengan jawapan anda? 50-50 lah. Okay, kita tengok. Yeah, betul. Okay. Wah, Bradley. Congrats. Wah. Okay, siapa lagi mau jawab? Mana si ni siapa? Itu siapa tu? Bradley kan juga tu? Saya itu. Benedict mana? Benedict. Cikgu. Benedict cepat. Pilih nombor soalan. Cikgu suka ni. Cikgu, Pilih nombor soalan. Kita mau cikgu. Try saja. Try. Okay, try. Cepat. Pilih nombor. Nomor 1 lah. Woi, bagusnya. Pilih nombor 1. Okay, tengok Benedict. Habis lah cikgu, saya tak pandai. Dengar dulu. Okay. Pada 3 Ogos 2020, okay, membayar atau membeli kertas karbon sebanyak RM14. So, kamu perlu masukkan dalam buku tunai runcit atau tidak? Kamu cuma jawab ya atau tidak. Ya. Yes, betul. Okay. Okay pun. Okay, betul. Bangga Sudah. Okay. Sebab nilai dia sangat kecil. Dia di bawah RM400. So, kamu perlu masukkan dalam buku tunai runcit. Okay, satu soalan lagi. Benedict. Okay, kamu perlu masukkan kertas karbon ni dia di kumpulan yang mana? Alat tuliskah, pos atau belanja pejabat? Kertas karbon. Dia di kumpulan mana? Alat tulis, pos atau belanja pejabat? Alat tulis. Okey. Anda pasti dengan jawapan anda? Tidak, cikgu, saya tembak ini. Okey, kita tengok jawapan Benedict. Kita tengok jawapan. Okey, kita enjoy saja. Betul lah. Okey, jawab. Wah, ini Wah. kita nanti saya bawa pergi exam lah. Okey saja. Okey, congrats Benedict. Okey, siapa yang mau try? Ada lagi yang mau try? Okey. Okey, boleh lagi satu kali. Siapa mau try? Cikgu mau. Okey, cepat Joyce. Cikgu tahu mesti kamu mau lagi. Nombor 5. 5. Okey. 5 tu sebenarnya apa tu nombor tu? Ada apa-apa kan nombor 5? Secara rawak je saya pilih. Oh. Okey. Okey. Jeng. Okey, urus niaga yang kelima pada 11 Ogos
20-20. Belian sebanyak RM20. Adakah kamu perlu masukkan dalam buku tunai runcit atau tidak? Iya. Ya. Okey. Kalau kamu tengok analisis bayaran, dia tidak bagi tahu apa yang dibeli. Okey? Kamu rasa dia masuk di mana? Kita try saja. Alat tulis kah? Tidak juga kan? Pos, belanja pejabat atau pelbagai? Saya rasa dia pelbagai. Okay, kita tengok. Okay. So dia adalah pelbagai. Okay. Yang ini cikgu tidak bagi tahu belanja am kan nanti. Okay. Kalau ada belanja am, kamu masukkan dalam belanja am. Okay. Kalau tidak, satu lagi lah. Cikgu dah post satu ni. Satu lagi. Choice. Boleh. Okay. Satu lagi. Last one. 15 lah. 15 lagi. Alright. Alamak. Ini confirm lah kan. Okay. Urus niaga 15. Pada 30 Ogos 2020, upah membersih pejabat sebanyak RM10. Adakah kita perlu masukkan dalam buku tunai runcit? Ya atau tidak? Iya. Okay. Iya kan? Iya. Okay. Masuk mana? Alat tulis kah, pos kah, belanja pejabat kah, atau pelbagai? Belanja pejabat. Senangnya. Okay, dia masuk dalam belanja pejabat. Okay? Alright. Best pula kan? Nantilah cikgu buat lagi. Cikgu buat lagi next week. Ya, next time cikgu buat lagi. Cikgu kena prepare juga tu. Okay. So semuanya ada sama juga kan? Sekejap. 6 orang. Sekejap cikgu gambar dulu. Dan kita. Okay, so cikgu mahu kamu try buat soalan dalam buku kerja. Mana tu buku tunai runcit. Mana ni soalan dia ni? Okey. Cikgu mahu kamu try buat soalan Surat berapa 7. cikgu? Oh ya kan? Page 54. Oke. Okay, page 54. Soalan 7 ke 8 lah? 8 lah. Ada mencabar sikit. Okay. Okay. Soalan nombor 8. Okay, nanti cikgu akan minggu depan kita bincang dan kita buat quiz macam tadi ya. Okay. Alright. Itu saja untuk hari ini. Thank you semua. Thank you cikgu. Cikgu. Okay. Thank you, cikgu. Welcome. Okay, you're welcome.